sebarang inisiatif-inisiatif yang kita sebut tadi tu. KWSP, iCitra, kerajaan ni tak buat. Malah banyak perkara yang kerajaan ini nak, yang rakyat nak, kerajaan ni tak nak buat. Sepatutnya kalau mereka risau kepada benda ini, dia kena inject lebih banyak. Bukan, data ini diperolehi sebelum pengumuman bajet. Sebelum kita pergi ke cerita bersatu berpecah, saya nak baca survey. Yalah, tapi saya macam unfair, panjang kalau kita nak cerita survey, tapi kita cerita secara umum dahululah kan. Now, ini adalah survey yang dilakukan oleh Merdeka Center, dan Merdeka Center nampak sebelum pembentangan bajet hari itu, tempoh hari, rekod sebelum pembentangan bajet, bahawa sokongan rakyat terhadap ataupun persepsi rakyat terhadap kepimpinan kerajaan Madani ini menurun. Ini sebelum bajet. So kita tertarik untuk melihat apakah selepas bajet persepsi mereka akan meningkat. Ini adalah dapatan yang dibuat oleh Merdeka Center daripada tahun 2018 sehingga 2023. Now, merah ini menunjukkan mereka tidak puas hati, tak suka. Biru ini menunjukkan mereka suka. Now, daripada ini kita nampak trend bahawa ada lebih kurang 4 kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan 2018, Kerajaan Muhyiddin Yassin, Kerajaan Ismail Sabri, dan akhirnya Kerajaan Madani pada hujung ini. Nah, kita bagi satu persatu. Dan kalau kita lihat dekat sini, kita nampak trend pada awal bahawa rakyat suka kerajaan ini persepsi, ini bukan reality, ini berdasarkan persepsi. Secara persepsinya mereka suka, tetapi as time goes by, tak suka itu dah mula meningkat berbanding dengan suka. Dan akhirnya pada bulan 1 2019 kita nampak bahawa apa yang berlaku, tak suka itu lebih. Kenapa? Kalau tuan-tuan ingat, pada waktu ini berlaku antara lain apa dia? Fitnah berkenaan dengan tabung haji. Di sinilah bermula fitnah berkenaan dengan tabung haji dan yang lain-lain. Dan kita nampak trend ni mula tak suka tu menaik. Kemudian bila beralih kepada kerajaan Muhyiddin Yassin, sama juga. Kan? Dia bermula tak suka dahulu, kemudian dia suka. Kan? Kalau tuan-tuan tengok Februari, okey, ini memang kerajaan Pakatan Harapan Januari, masuk Februari malah suka. Dan bila masuk bulan 5 setelah angkat sumpah, 58% rakyat berbanding 30% merasakan we are going to the right direction. Okay? Kita dah tukar kerajaan. Baguslah ni. Tetapi tuan-tuan tengok dekat sini. Akhirnya pada bulan 2020, bulan 9, prestasi mereka mula menurun dan rakyat mula tidak suka. Kerana pada awalnya mereka menjanjikan itu dan ini, lepas itu negara tutup. Tetapi ada nampak peningkatan sedikit pada bulan November 2020. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada masa itu diumumkan KWSP, November 2020 iSinar. So nampak peningkatan. Tetapi turun balik. Dan akhirnya diumumkan balik KWSP iCitra November 2021, nampak peningkatan. Pada bulan Jun 2021 nampak peningkatan dekat sini, tetapi masih tidak cukup menyelamatkan negara pada waktu itu. Dan kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan gagal. Alright. Now, masuk Ismail Sabri. Ismail Sabri bermula dengan kerajaan ini dianggap sebagai gagal. Tetapi bila bertukar pada bulan 9, dia angkat sumpah pada Julai, Ogos, kemudian masuk bulan 9, Ogos itu iCitra diumum ataupun iLestari kot. Tapi KWSP diumumkan dan mula naik. Tuan-tuan nampak mula naik, sokongan mula naik. Tetapi immediately terus turun sokongan tersebut. Sehinggalah pada November 2021, 22, pada waktu itu naik sedikit di sini kerana KWSP pada bulan Mac 2022 naik sedikit. Dan akhirnya kita tengok tetap juga kerajaan sokongan menurun. Dan akhirnya berlaku pada kerajaan sekarang ini bila mula mengambil alih post-election menaik semakin baik, kemudian pada hujung 2023 mula menurun 47%, 60% kepada 31%. Now, tetapi dalam kerajaan ini tidak diperkenalkan lagi sebarang inisiatif-inisiatif yang kita sebut tadi tu. KWSP, iCitra, kerajaan ini tak buat. Malah banyak perkara yang kerajaan ini nak, yang rakyat nak, kerajaan ini tak nak buat. Sepatutnya kalau mereka risau kepada benda ini, dia kena inject lebih banyak. Bukan, data ini diperolehi sebelum pengumuman bajet KWSP sebagainya. Now, ada orang kata, bagilah KWSP, nanti akan naik sokongan. Kita dah buktikan, walaupun dibagi KWSP, sokongan itu naik sikit dan sementara saja. Kerana apa? Mereka tak address the real issue. What is the real issue? The real issue daripada semua ini adalah berkenaan dengan ekonomi.
Dan saya kata indikator ekonomi itu, dan kalau kita nampak impak dia bukan tahun ini. Impak dia 2024. Kita kena tunggu 2024 untuk kita nampak mula impak. Tak drastik tetapi bermula. Tetapi kita kena sabar. Dan dalam kesabaran tersebut, kita tak boleh sabar biar diam saja. Saya dah cakap dengan Wabi Fahmi Fazal dan beliau bersetuju kena diperkemas dan dipertingkatkan lagi penerangan kepada rakyat akan perkara ini, bahawa kita perlu, kita kena tambah lagi apa orang kata, usaha kita untuk memberitahu kepada rakyat sabar, kita menuju ke jalan yang betul, kita kena perbaiki fundamental terlebih dahulu. Ya, some tax kita kena ambil balik, kejutan itu akan ada, tetapi ini perkara perlu lakukan untuk nak selamatkan negara. Tuan-tuan boleh download sendiri dekat Merdeka Center untuk tengok data ini. Dan the biggest problem facing the country, menurut total 77.8%, 80% Melayu mengatakan ekonomi, Cina mengatakan 69% ekonomi, Indian 80% ekonomi, Muslim Putera 84% ekonomi, peratus ekonomi 79.5%, non-Muslim Putera mengatakan isu dia adalah still ekonomi. Nah, adakah ekonomi itu bermasalah? Itu cerita lain, itu reality. Itu data, kita boleh kata tak dengan data ini, data itu. Tetapi ini adalah persepsi. So, adakah kita boleh counter persepsi ini? Itu adalah persoalan yang kita kena bahas dan kita kena jawab.